InsyaAllah kita akan sambung surat 299. Surat 299 Suratul Kahfi, ayat yang ke-46. Ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Terjemah yang ke-46. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedah itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Wa yawma nusayyidul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Terjemah yang ke-47. Dan ingatlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Terjemah ke-48. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan, sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janjikan. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Terjemah ke-49. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai, celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar,
melainkan semuanya dihitungkan, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Terjemah ke-50. Dan ingatlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam AS. Lalu mereka sujud, melainkan iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu? Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. Terjemah ke-51. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Terjemah ke-52. Dan ingatlah masa Allah Subhanahu wa taala berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Wara'al mujrimun an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Terjemah ke-53. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Shadaqallahul azim. InsyaAllah kemudian kita ada sedikit ulasan dan tafsiran daripada tafsir insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ayat yang kita ambil pagi ini sebagai sambungan daripada apa yang kita baca pagi semalam. Ayat 46 ni Allah sebut al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Dunia ni macam manusia. Dia ada hiasan, ada perhiasan. Maka perhiasan dunia tu Allah sebut dua, al-mal wal banun. Harta benda ni hiasan dunia. Barang hiasan ni barang yang tak bawa, barang yang tinggal. Bila kita mati, bawa hiasan dalam kubur, tak bawa. Hiasan ni untuk kita seronok tengok, ya, seronok pakai, seronok. Itu ialah dunia Allah kata harta ni orang seronok ada harta. Walaupun dia tahu harta tu kadang-kadang tak guna pun, ya. Harta, katalah kita ada rumah ke ada apa, dia kita guna dia, lepas tu tinggal. Yang kedua al-banun, anak pinak. Anak pinak ni Allah sebut hiasan dunia. Sebab tu bila orang kahwin dia tak ada anak, dia hilang hiasan rumah tangga, ya. Demikian juga Allah sebut. Cuma bila Allah Taala sebut wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Adapun yang kekal ialah amal soleh, ya, yang terus dapat faedah, iaitu amalan ni kita ada amalan bila kita mati habis, ya. Umpama kita semayang, bila kita mati tak ada pahala semayang sebab kita dah tak semayang. Tapi di sana ada satu amal soleh yang baqiyat, yang kekal faedah dia. Walaupun kita mati, yang kita tinggal tu terus dapat faedah kepada manusia yang hidup. Umpama kita tanam pokok, kita mati, dapat pahala tak? Pahala selagi mana pokok tu ada, ya. Kita sedekah, buat masjid ke, buat surau, buat jalan raya, buat apa pun, dipanggil al-baqiyat. Bila kita mati, kebaikan yang kita buat tu dia kekal, faedah dia terus dapat. Allah sebut khairun inda rabbika sawaba. Ni lebih baik pahala. Pahala dia kadang-kadang lebih banyak daripada kita hidup. Kita hidup katalah 10 tahun, kita beramal soleh. Tapi lepas kita mati, yang kita tinggal tu 70-80 tahun faedah dia, ya. Macam orang tulis kitab, Imam Ghazali ambil contoh Ihya Ulumuddin. Berapa juta orang baca, dia mati lama dah, ya. Faedah dia terus sambung. Itu yang boleh menulis. Kita yang tak boleh menulis ni, kita buat wakaf. Saya ada buat program wakaf air. Kita buat wakaf air, kita buat wakaf jalan raya, kita buat apa pun. Hatta tanam pokok, tanamlah pokok, ya. Bila kita tanam pokok, kita mati, burung hinggap pun boleh pahala, binatang berteduh pun kita boleh pahala. Maka pahala tu Allah sebut pahala yang kekal, yang berpanjangan, wa khairun amala, dan sebaik-baik pemberi harapan. Bila kita mati, kita nak tengok sedekah aku ni jadi apa besok di akhirat, banyak mana pahala dia. Yang aku buat macam ni banyak mana pahala. Berarti dia mengharapkan berpanjangan pahala dia tu dan beri harapan. Dia letak harapan pada sedekah. Macam kita lah, bila kita sedekah, kita harapan pada sedekah kita, mudah-mudahan Allah terima sedekah kita, Allah terima pahala kita. Kita letak harapan pada semua amal baik yang kita buat. Wa yauma nusayyiru jibala wa taral arda. Ni Allah Taala sebut pada hari akhirat nanti, gunung-gunung tu bergerak, ya, berterbangan. Kita nampak teguh, kukuh. Bila berlaku tiupan sangkakala, semua tu akan hancur, jadi debu semua sekali. Wa taral arda barizatan, dan pada waktu itu bumi ini terdedah. Sekarang bumi terdedah tak terdedah. Kita nampak bukit, tak nampak gunung, tak nampak bukit, nampak hutan, ya. Terlindung, sekarang ni terlindung, mata kita terlindung. Akhirat besok semua yang ada ni tak ada belaka dah. Menyebabkan bumi ni nampak terang benderang. Di padang mahsyar ni satu padang yang licin, tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada lurah, tak ada tasik, tak ada apa. Dia licin selicin-licinnya, ya. Jadi pada waktu itu kata Allah Ta'ala, kamu akan lihat bahawa bumi ni bila terdedah nyata semuka sekali, wasyarnahum, lalu kami kumpulkan semua kamu, ya, dah clear semua ni, maka dipanggil padang mahsyar. Padang mahsyar ni bumi lain ke bumi ni? Bumi ni lah, dunia ni lah, bukan alam lain, dunia ni juga. Sebab tu setiap manusia akan bangkit daripada kubur masing-masing. Kubur ni dunia, bukan alam lain, ya. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, mahsyar tu ialah Syam, Syria sekarang tu, Syria, Jordan, Palestin tu, itulah pada mahsyar di akhirat besok.
Tu tapak dia. Ya. Dan manusia semua berkumpul sana. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, hingga kamu tidak tinggal seorang pun. Seorang pun tak tinggal. Ya, semua bergerak ke situ. Tak ada orang duduk kemudian atas dunia tinggal. Kita siapa tak muat tinggallah. Akhirat tak ada. Ya. Semua orang akan dihimpun di padang mahsyar hingga kata Allah tidak ada seorang pun tertinggal. Ya. Wa urdu ala rabbika saffa, dan kamu akan dibawa menghadap Allah dalam keadaan berbaris-baris. Saffan berbaris-baris. Satu hari sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah makna menghadap Allah di akhirat berbaris-baris? Nabi menangis sungguh-sungguh. Soalan macam tu je. Ya Rasulullah, apakah yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala besok kita menghadap Allah berbaris-baris, sebaris, saffan. Ya. Kata Nabi, ada orang yang lahir atas muka bumi, lahir dia bangkit di akhirat, kamu tengok dia macam kera lah dia, kata Allah, kata Nabi. Ada yang macam babilah dia, bergantung pada amal masing-masing atas dunia. Ya, walaupun saffa berbaris, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ya, tetapi kamu akan didatangkan pada Allah Ta'ala seorang-seorang. Padahal kita ramai pada masyarakat, ramai. Tapi ramai, kita tak peduli orang lain. Menyebabkan Allah kata, macam kita menghadap Allah seorang-seorang. Sebab kita fikir kita je. Anak kita pun tak fikir, isteri pun tak fikir. Ya, masing-masing fikir diri dia. Walaupun ramai, tapi masing-masing fikir diri dia. Menggambarkan bagaimana suasana pada masyarakat. Seorang ayah tak fikir, suami tak fikir anak dia, mak tak fikir anak dia. Ya, kita akan fikir diri kita masing-masing. Ya. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidur terhibur dia. Aisyah menangis. Sambil-sambil usap pada Nabi tertidur, Aisyah menangis. Hingga air mata Aisyah jatuh atas Nabi SAW. Nabi bangun. Nabi kata, kenapa menangis? Dia kata, ya Rasulullah, alangkah seronoknya kita dunia. Kamu boleh tidur terhibur aku boleh usap kepala kamu. Berjanjilah ya Rasulullah, bahawa kamu tak akan lupakan aku. Kalau Allah takdirkan kamu mati dulu, kamu jangan lupakan aku. Kalau ditakdirkan aku mati dulu, kamu jangan lupakan aku. Lalu kata Nabi Aisyah, setiap manusia tidak akan lupa orang lain melainkan 3 tempat. 3 tempat ni tak ingat orang lain, dia ingat diri dia je. Pertama, waktu timur suratan amalan. Ya. Yang kedua, waktu ditimbang amalan. Yang 3, waktu lalu atau tiap surat. 3 tempat ni, seseorang tu tak akan ingat orang lain. Walaupun dia sayang macam mana ke Rasulullah, dia ingat diri dia masa tu. Ya. Cuma kata Nabi, aku sentiasa berada di tempat tersebut untuk beri syafaat kepada umat. Ya. Jadi, pada waktu tu, ya, kama khalaqnakum awal marrah bal za'amtum allan naj'alakum maw'ida, bahawa kamu ya, merasakan bahawa kami akan beri balasan sebagaimana kamu ya, sangka. Atas dunia dulu kadang-kadang ada orang tak beriman, ada orang beriman, akhirat besok Allah Ta'ala akan bangkitkan. Lalu Allah sebut wada'al kitab. Di pada masyarakat ni disebut wada'al kitab. Lalu suratan amalan kita letak depan kita. Ya, letak depan kita. Fataral mujrimin, bila letak depan, maka Allah perintahkan baca, tengok kitab kamu ni. Kalau ada amalan yang kamu buat, malaikat tak tulis. Kalau ada amalan yang kamu tak buat, malaikat tulis. Tengok. Allah sebut bila manusia melihat, disebut al-mujrimin, orang berdosa ni, bila tengok kitab dia, apa dia kata? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Dengan penuh penyesalan dia kata, kitab apalah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tak tertinggal yang kecil yang besar, semua tulis. Hingga disebut kita gau gata ni malaikat tulis. Padahal boleh pahala ke tak boleh pahala? Kita ambil apa-apalah ya, yang tak ada nilai pahala dosa yang harus pun ditulis. Adapun beri pahala ke tidak pahala bergantung pada amal tersebut. Ya, kalau amal terdapat pahala ada nilai, kalau amal tu dapat dosa ada nilai. Tapi kalau amalan tu kosong tak ada nilai. Ya, habis gitu je. Ya, la yughadiru wala illa asah. Wajadu ma amilu hadira. Lalu dia tengok semua yang dia buat tu
ditulis belaka. Ada hadira didatangkan, dia tengok Allah, tengok satu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kamu tidak buat zalim. Ya, Allah tak akan buat nyanya. Maknanya yang tertulis tu yang kita buat. Yang tak buat, malaikat tak tulis. Yang kita buat saja. Dan Allah tidak zalim. Nak tambah ke, tokok tambah ke, nak buat nyanya ke. Allah ni buat nyanya pada orang yang tak semayang. Tak, Allah kata aku tak buat nyanya pada manusia. Dia dapat balasan apa yang dia buat. Ya, kita dapat balasan tu apa yang betul. Kemudian habis cerita tu, mari ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala sebut, qala rabbuka malaikatu sujud. Ayat ni biasa kita jumpa dalam Quran. Allah perintahkan malaikat untuk sujud pada Nabi Adam AS. Fasajadu illa iblis. Maka semua malaikat sujud, malaikat iblis. Cuma nak perhatian sikit, kana minal jin ni. Iblis tu jenis jin. Bukan jenis lain. Iblis tu daripada jenis jin. Bermakna iblis tu dia pencipta daripada api. Ya, khalaqal janna min marjin min nar. Allah jadikan jin tu daripada pucuk api, bukan api tu. Pucuk api tu. Bila api tu marah, kita nampak dia sekejap dia nampak berpucuk. Hilang. Itu pucuk api itulah dicipta jin. Macam manusia lah. Kita cipta tanah semua ke? Tak, bukan semua. Tanah liat yang hitam yang bau busuk. Tanah liat yang hitam. Itu jadi ke manusia. Ahli sains buat kajian tanah tu, konten tanah tu sama dalam tubuh manusia. Ada zincnya, ada macam-macam jenis tubuh kita ni ada pada tanah tersebut. Sama juga jin. Allah sebut iblis cipta daripada jin, fafasaqa an amr rabbih. Dan dia buat fasik, dia engkar perintah Allah Taala. Apa tatakuzuna zuriyatu awliya? Maka Allah Tuhan Taalanya, apakah kamu nak ambil iblis ni, syaitan ni sebagai pemimpin kamu? Awliya, wali. Wali maknanya pemimpin yang kita ikut. Min duni, dan kamu tinggal Allah Ta'ala, tidak ambil Allah Ta'ala. Wahum lakum adu, sedangkan syaitan ni musuh. Syaitan ni musuh kita. Cuma syaitan ni dia ada strategi dia. Na'udzubillah. Macam syaitan nak supaya orang tu berzina. Dia nak sipulan dia berzina. Kadang-kadang 10 tahun dia rancang. Dia rancang 10 tahun. Sikit. Sampailah orang tu berzina. Ataupun dia nak orang tu murtad, na'udzubillah. Dia rancang. Kadang-kadang 20 tahun syaitan duk rancang supaya orang ni akhir murtad. Sikit. Sebab tu Allah sebut, wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan tu. Syaitan ni dia ada perancangan dia. Macam mana cara nak buatnya? Tak ada lain. Kita beriman dengan Allah Ta'ala, bertakwa pada Allah. Salah silap kita minta ampun. Iblis ni yang paling tak nak bila kita bertaubat pada Allah. Ya. Dan Allah pula sifat dia maha penerima taubat. Yang salah kita minta ampun. Iblis ni dia kata aku buat kerja 10 tahun, tiba-tiba dia bertaubat pada Allah, menyesal, Allah pula ampun dosa dia. Inilah benda yang paling iblis ya, kecewa. Ya, jadi oleh kerana itu Allah Taala sebut, jangan kamu ambil iblis sebagai bi'salil zalimin badala. Ya, langkah buruknya ya, orang yang mengambil iblis syaitan sebagai Tuhan ganti. Ma asyatu khalqas samawati wala khalqa anfusihim. Dan aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuku. Allah Taala sebut, Allah Taala tidak jadikan iblis, syaitan ke apa, ke manusia ke jin ke untuk menolong apa yang Allah cipta. Allah tak berhajat pada penolong. Dia boleh buat terus ya. Sama ada dalam ciptaan kejadian langit bumi, Allah tak berhajat pada pembantu. Allah Taala cipta. Wala khalqa anfusihim, demikian juga Allah tak berhajat pembantu untuk cipta kita. Ma kuntum mudillin aduda. Ya, lalu tidak patutlah kamu mengambil iblis, syaitan, patung, berhala sebagai Tuhan. Sebab waktu Allah nak pergi langit bumi ni, Allah bukan minta tolong yang berhala, patung-patung tu ya, tiba-tiba kamu ambil dia sebagai Tuhan. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iyal ladzina za'amtum. Akhirat besok Allah kata, panggil syuraka'iyal ladzina za'amtum. Kamu panggillah yang kamu duk sembah sebagai Tuhan tu, berhala ke, patung ke, apa ke, panggil dia. Ya, untuk apa dia? Untuk menolong kamu. Untuk tolong kamu di akhirat besok. Fada'auhum, masya-Allah. Lalu orang kafir ni panggil berhala dia tu. Dia panggil patung, dia sembah 40 tahun, 50 tahun berhala tersebut, dipanggil patung dia. Ya, wahai Lata, wahai Uzza, wahai Manat, ni nama-nama berhala, dipanggil. Falam yastajibu lahu. Lalu berhala, patung-patung tidak menyahut seruan dia. Ialah patung.
Ya, batu, kayu, nak sahut macam mana? Telinga pun kita yang manusia yang cipta. Ya, Allah sebut dia tidak menyahut perseroan kamu, waja'alna bainahum mawbiqa, lalu mereka bertambah ya bersama sebuah tempat ya yang binasakan. Bila dia panggil, dia kata aku sembah kamu 5-60 tahun, marilah tolong, tiba-tiba berhala tak boleh tolong dia. Pada waktu itu bertambah rasa derita dan azab dia. Macam kita lah, bila kita na'udzubillah orang tengah lemas, tiba-tiba nampak orang tepi, tolong, orang tua tak tahu je. Bertambah duka cita bila kita minta tolong, ada orang yang boleh tolong, tiba-tiba dia tak nak tolong. Maka bertambah rasa marah, bertambah rasa duka cita. Wara'al mujrimuna an-nar, maka orang berdosa itu akan diperlihatkan api neraka. Neraka pun dibawa, na'udzubillah, fazannu annahum waqi'uha, lalu yakinlah dia bahawa inilah balasan dia besok di akhirat. Yakinlah dia. Jadi ilmu ni dia sampai mereka hakul yakin, dia tengok betul-betul, nampak betul-betul, dia kata apa dia? Fazannu annahum waqi'un walam yajidu anha masrifa, dan pada waktu itu tak ada siapa yang boleh bantu dia. Amalan dia ke, berhala dia sembah ke, kawan dia tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita akhirat besok amalan kita. Ya, orang beriman amalan kita, sahabat-sahabat yang soleh, Nabi SAW, tu yang boleh membantu ya, amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhi kita daripada kemurkaan dia ya, dan beri rahmat dengan rasa sayang dia, insya-Allah. Dan kita dapat manfaat dengan ayat kita baca pagi ni. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.